Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Wan Rosdi, Menteri Besar Pahang dan Pengerusi Barisan Nasional. Yang berhormat pertama Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO Malaysia. Yang berhormat Tuan Haji Tuan Ibrahim bin Tuan Man, Timbalan Presiden PAS. Yang Anwar Musa, Setiausaha Agong Barisan Nasional. Yang berhormat Datuk Seri Mat Mazlan, Setiausaha Agong UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Ashraf, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang berbahagia IR Haji Khairul Nizam, Ketua Pemuda PAS Malaysia. Seterusnya pimpinan UMNO dan PAS serta Barisan Nasional dan rakan-rakan Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dan tak lupa pengantin baru kita, Saudara Syaril Mat Zain, calon N23 Dun Ceni. Alhamdulillah, pada malam ini saya sebagai tuan rumah dan sekaligus mewakili sahabat saya Yang amat berhormat Datuk Seri Wan Rosdi sebagai Pengerusi Barisan Nasional Negeri Pahang. Kami sebagai tuan rumah berasa amat besar hati mengalu-alukan kehadiran pemimpin-pemimpin PAS dan UMNO, pemimpin-pemimpin Muafakat Nasional dan juga pemimpin PN dalam satu majlis ceramah Muafakat Nasional yang sekian lama, lebih kurang 4 bulan tertangguh. Tapi malam ini kita meneruskan lagi momentum Muafakat Nasional sebagai satu ikatan politik yang amat ampuh dalam negara kita ini. Saya telah melalui banyak jugalah pilihan raya di kawasan Pekan. Tapi kali ini agak seronok banding dengan masa-masa yang lalu. Kenapa saya kata seronok? Sebab kita ada rakan baru yang bersama-sama dalam setiap gerak kerja yang kita lakukan. Saya tak dapat bayangkan bila kita buat majlis tahlil doa selamat untuk calon kita, dipimpin oleh Ustaz Fadil Noor yang ada di belakang ni. Dalam doa dia, Ya Allah, berilah kemenangan kepada calon Barisan Nasional. Ayat daripada Timbalan Ketua PAS Kawasan Pekan, 2 kali calon Dun Ceni, hari ini mendoakan supaya calon Barisan Nasional menang dalam Dun Penang Raya PRK Dun Ceni. Naik meramang bulu-bulu saya. Dan hari penamaan calon
Ustaz Father Noh jadi apa? Jadi pencadang. Duduk mana? Duduk depan kereta. Segak duduk depan. Orang takut tengok tu. Pergi pada pusat penamaan calon. Calon ada belakang, dia di depan. Hebat. Dan 3-4 hari lalu saya diundang ke markas PAS sini. Tengok bangunan luar hijau, dalam pun hijau, meja pun hijau, bekas air pun hijau. Air tak hijau lah. Tapi maknanya apa? Maknanya ikatan politik kita hari ini sudah pun diterima di semua peringkat dalam struktur parti UMNO dan PAS kita. Alhamdulillah. Dan kalau inilah cita-cita kita, sebab hikmah daripada kekalahan kita, bila kita sudah tersungkur dalam PRU14, baru kita sedar rupa-rupanya peringatan Allah itu menjadi kenyataan dan realiti. Bila kita berbalah, Allah ingat apa pada kita. Kita akan hilang segala kekuatan yang ada pada kita. Allah mengingatkan pada kita, tapi kita berbalah sampai kita hilang kekuatan. Tapi hikmahnya tidak terlambat, sebab kita boleh kembali semula. Saya ibaratkan, orang kata bila kita macam kita ni ahli tinju dalam gelanggang, bila kita bertumbuk, kita jatuh, belum kalah lagi. Yang kalah bila kita jatuh, kita tak sanggup bangun semula. Itu mana kita kalah. Tapi bila kita jatuh, kita bangun semula, kita boleh tewas musuh kita tu. Dan inilah semangat baru yang ada pada kita, di mana pilihan raya Don Ceni ini, ya Don, peringkat Don, bukan parlimen. MB Pahang pun tidur jendera malam. Macam mana pun menang kalah, dia kata kerajaan, masa kerajaan DN, Muafakat Nasional. Tapi saya setuju dengan Ketua Pemuda PAS, dengan Ketua Pemuda UMNO. Apatah lagi 82% peneroka adalah 82% dari pengundi adalah peneroka, dan hanya 44% peneroka itu adalah orang Pahang jati. Maknanya hampir satu Malaysia ada di sini, ada di kawasan Cedi. Orang Kedah, ada orang lorak Kedah dia tebal, dah 40 tahun di sini masih lagi cakap Kedah, lorat dia macam orang Kedah, lebih dahsyat pada orang Kedah. Ya. Satu Malaysia ada sini. Jadi kalaulah kita nak jadikan ini sebagai satu test bed, satu ujian sentimen negara, sebab di sini ada orang Kedah, ada orang Sabak Benam, ada orang Kelantan, orang Terengganu, ada orang Johor, semua ada di sini. Orang Padang Rengas pun ada. Ada Rombau pun ada. Ada Melaka. Jadi kalau di kalangan orang di sini memberi satu signal yang jelas, satu isyarat yang jelas bahawa pilihan mereka dengan majoriti yang besar nakkan pada calon Muafakat Nasional, ini satu isyarat yang cukup jelas bahawa inilah pilihan sebahagian besar rakyat Malaysia nanti, insyaAllah. Ya. Sebab tu kita kena kerja lebih sikit. Pastikan kita menang dengan gayanya. Alhamdulillah, saya tengok kerjasama cukup erat.
Dan orang sini pun tak faham. Kenapa nak pilih calon bebas? Setakat dia gantung poster tepi jalan, suruh pangkah logo rumah. Bukan dia boleh beli rumah pada kita. Kita nak bagi undi ni tuan-tuan. Kita bagi pada undi pada orang yang boleh membantu, boleh menolong kita. Ada wawasan kita. Dua calon ini sendiri pun tak lepas. Mana dia nak jaga orang di sini? Cuma calon Barisan Nasional, Muafakat Nasional yang ada di belakang ni siapa? Kerajaan Negeri Pahang. Yang ada di belakang Saudara Sharif siapa? Ahli Parlimen Pekan. Dan Kerajaan Perikatan Nasional ada di belakang. Jadi orang kata tak payahlah fikir nak sampai nak keluar. Cuma saya khawatir jangan anggap ini sebagai satu yang orang kata menang dalam tangan saja. Menang dalam tangan anak-anak kita yang ada di Lembah Kelang, di Pasir Gudang tak nak balik mengundi. Kalau kita nak menang besar, kita nak bagi isyarat pada satu Malaysia, isyarat pada Atok yang selalu salahkan Najib sampai dia duk ratib Najib. Tak habis tulis surat satu muka pun 5 kali sebut Najib. Saya pun tak faham macam mana tak dipikir. Semua salahkan saya. Sampai anak dia jatuh sebagai menteri besar, salah Najib. Padahal kita ada 2 don saja di Kedah, Najib pula salah. Sebab tu bila saya respon dalam Facebook saya respon lah sikit. Saya kata dia salahkan Najib, tapi saya kata kalau kita tengok dalam sejarah, dia salahkan Tengku Abdul Rahman, dia salahkan Tun Hussein On, dia salahkan Tengku Razali Hamzah, dia salahkan Tun Musa Hitam, dia salahkan Anwar Ibrahim, dia salahkan Tun Abdullah Badawi, dia salahkan Najib, sekarang ni dia salahkan Mahyudin. Jadi kami ini dalam satu kelab yang agak eksklusif juga lah. Berderet semua salah. Daripada Tengku, Tun Razak yang tak sempat disalahkan. Kenapa? Dia tunggu anak dia. Lain semua tak betul. Jadi tuan-tuan, dah cukup lah. Atok ni PL yang orang Johor kata orang tak boleh lebih pada dia. Perangai dia macam tu. Yang tak suka banyak. Di atas ni pun ada juga yang tak suka. Saya tahu banyak yang tak suka. Yang kalau kita ikut cakap dia, dia suka. Dia boleh kata pula orang Melayu ni bacot, takut pada DAP. Kita tak takut pada DAP tuan-tuan. Tapi kenapa dia bagi pisau pada DAP, Menteri Kewangan, dan dengan itu dia telah menggugat kedudukan Islam dan Melayu di tanah air kita. Betul tidak? Betul. Jadi kalau bagi pisau pada musuh, ya, DAP ini musuh kita ke tidak? Musuh Islam ke tidak? MCA kawan kita, DAP musuh kita. Bagi pisau pada musuh. Saya nak beritahu tuan-tuan ya, ada beberapa perkara yang saya cukup terkedu galat. Antaranya apa? Masjid-masjid yang saya telah luluskan sebagai Perdana Menteri dibatalkan. Termasuk 2 buah masjid kawasan ni, iaitu di Pulau Inai, Batu Lapan Lepak, dibatalkan.
Di mana letaknya kedudukan Islam sebagai agama resmi persekutuan dan keagungan Islam di bumi ini di bawah pemerintahan PH? Tolong jawab. Masjid boleh dibatalkan, tuan-tuan. Saya tak boleh terima. Tak boleh. Apa lagi? Tahfiz, dasar tahfiz negara tidak diteruskan, sehingga kan ada tahfiz terpaksa tutup, minta sedekah. Tiap-tiap tahun waktu saya jadi Perdana Menteri, saya bagi kurang-kurangnya 30 juta pada semua tahfiz di Malaysia ni, tuan. Tahfiz dapat duit, hantar marah, gian marah, pergi cek tiap-tiap tahfiz selamat tak selamat. Masa tu mungkin Tan Sri Anwar sebagai fungsi marah, pergi cek. Itu dia. Kita ada dasar nak melahirkan 120,000 hufaz profesional melalui tahfiz-tahfiz ini, tuan-tuan. Menjadi cerdik pandai, sebab orang ni otaknya geliga. Kalau dia boleh jadi hafiz, dia boleh, otak dia boleh fikir, boleh jadi orang intelek, boleh jadi pemimpin Islam yang mempunyai intelek yang tinggi. Itu dia dasar tahfiz negara di bawah kerajaan Barisan Nasional dahulu yang boleh kita teruskan. Banyak lagi. Ini pergi gaduh tadi Dr. Ashraf sebut gaduh dengan China, gaduh dengan India, harga saham jatuh. Ini dengan Saudi pun gaduh. Tuan-tuan tahu tak? The International Center for Islam Peacekeeping, kan? Ya? International Peace Center for International Peace, King Salman Center, dibatalkan melalui pengumuman oleh Mat Sabu. Mat Sabu je umum. Tak ada surat dihantar pada King Salman. Tuan-tuan tak tahu ke perasaan dia macam mana? Sebab itulah bila Dr. Mahathir buat seminar antarabangsa, Saudi tak hadir, semua negara tak hadir, Pakistan pun tak hadir, Brunei pun tak hadir, Indonesia pun tak hadir. Kenapa? Takkanlah kita tak ada budi bahasa kalau kita tak mau satu projek dijalankan atas nama King Salman. Kurang-kurangnya hantarlah surat, telefon sikit. Ini budi bahasa, tuan-tuan. Sebab itulah saya nak beritahu, ya, waktu saya jadi Perdana Menteri, ini saya tak sepatut terangkan, tapi tiap-tiap tahun Malaysia dapat tambahan kota jemaah haji kerana saya pohon pada King Salman, King Abdullah dulu. Tiap-tiap tahun beribu dapat. Tapi zaman PH tak ada tambahan langsung, tuan-tuan. Tak ada langsung. Yang rugi siapa? Kalau harga sawit jatuh, yang rugi peneroka PLK. Kalau kota haji tak ada tambahan, beribu orang kita tak dapat naik haji. Hari ini kalau kita masuk nama nak naik haji, tunggu 103 tahun baru boleh naik haji. 103 tahun. Kenapa? Dasar luar tak kena, dasar dalam lagi tak kena. Menteri-menteri cap ayam. Menteri-menteri kita ingat pandai sangat, cakap pun merapu, merepek, meroyan. Ya, suruh ganti sawit dengan buduh. Masuk akal tidak? Tak masuk akal. Suruh minum sesudu sawit, masuk akal tidak? Ada kereta terbang, masuk akal tidak? Akhirnya PH mengkara. Ini bahasa orang Pekan, mengkara. Lepas 22 bulan. Sebab itulah, tuan-tuan, ya, jangan kita bagilah kalau disebut calon seorang tu
Jadi sebagai proksi kepada Atuk, kita tak salah bagi PH nafas baru. Kita jadikan muafakat nasional ni sebagai landasan yang akan bawa kita terus ke Putrajaya nanti. InsyaAllah Putrajaya itu genggaman kita, insyaAllah. Sama-sama dengan ada PPBM. Alhamdulillah, saya tengok Tan Sri Muhyiddin pun dah buat kenyataan sokong calon Barisan Nasional di Don Cedi. Terima kasih pada Perdana Menteri sokong calon kita. Dan inilah yang kita anggap sebagai satu pendekatan yang amat sesuai. Saya ucap terima kasih pada semua. Saya tengok PAS ni disiplin. Dia awal-awal lagi kursi depan ni semua dia dah pegang dari sini. Ini disiplin PAS Tuan Ibrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau inilah semangat yang saya lihat, insya-Allah ya, kita boleh menang besar pada 4 Julai ini, insya-Allah. Terima kasih. Hidup Barisan. Kita kuat. Hidup Barisan. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.